أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, insyaAllah pada video kali ini saya Muhammad Aizat bin Jahaya, nombor metrik GB03-272 akan membuat video refleksi mengenai uh, subjek Institusi Pemerintahan Islam PPPG 3273. Jadi tajuk tugasan saya pada kali ini adalah untuk menerangkan tanggungjawab rakyat dan pemerintah. Baiklah, seringkali kita didengarkan bahawa pemerintah dan juga rakyat saling memerlukan antara satu sama lain. Tanpa rakyat, siapalah pemerintah, dan siapalah rakyat tanpa pemerintah. Seperti mana yang kita tahu, kita sudah belajar satu konsep di dalam Islam, iaitu konsep syura. Konsep syura ini kalau kita telusuri sebenarnya telah pun sejak daripada awal penciptaan manusia lagi, Allah SWT telah tunjukkan contohnya bagaimana ketika penciptaan manusia Allah berfirman kepada para malaikat, "Usqala rabbuka lil malaikati inni ja'in fil ardi khalifah." Tapi bagaimana pada waktu itu malaikat menyuarakan kebimbangan bahawa manusia ni kalau diciptakan, wahai Allah, akan menyebabkan kerosakan dan kefasadan saja atas muka bumi ini. Tapi Allah SWT kata apa? Allah SWT berfirman lagi bahawa Allah SWT lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Tapi maksudnya nak tunjukkan satu konsep syura, maksudnya ada perbincangan, ada suatu konsep di nama kita ada mesyuarat. Bagaimana Nabi Ibrahim pun sama juga kan, ketika nak diperintahkan oleh Allah Taala dalam mimpinya, dia nampak bahawa dia kena sembelih anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ismail pun, orang kata apa, anak yang sangat disayangi lah, sebab sebelum tu Nabi Ibrahim tak ada anak kecuali Nabi Ismail. Bila diperintahkan untuk sembelih, Nabi Ibrahim tanya pendapat anak dia, tak dia terus tidak bersifat autokrasi, maksudnya hanya tertakluk pada pemerintah saja, tapi ada demokrasi di situ, iaitu seolah-olah seperti sistem syura, ada perbincangan. Jadi tanggungjawab pemerintah dan juga rakyat ni sebenarnya, bila kita tengok, kita mulakan dengan tanggungjawab rakyat, bahawa rakyat ini sebenarnya bertanggungjawab yang pertama sekali untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka. Kalau kita tengok dalam konteks Malaysia, kita bertanggungjawab untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk kita. Bukanlah semata-mata kita nak pilih pemimpin itu berdasarkan parti apa yang akan dia wakili, tapi sebenarnya dia akan buat apa untuk rakyat yang akan diwakilinya, terutamanya dalam konteks kita di Malaysia ni, sama ada ataupun di parlimen ataupun di DUN lah. Maksudnya kalau dia pilih wakil rakyat tu bukan atas sentimen kepartian, tapi atas sentimen bahawa orang tersebut boleh melaksanakan tanggungjawabnya walaupun daripada parti yang mungkin berbeza aspirasinya daripada orang yang memangkah tersebut, maka tak ada masalah di situ. Tapi kalau dia pilih atas dasar sentimen kepartian, maksudnya orang tu dia tahu tidak boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, maka di situ dia telah berlaku kata apa, satu ketidakpatuhan ataupun satu pelanggaran kepada tanggungjawab sebagai seorang rakyat. Sebagai seorang rakyat juga kita bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kerajaan ataupun pemerintah melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan baik. Maksudnya bila ada sesuatu kepincangan ataupun sesuatu salah laku, salah guna kuasa misalnya yang berlaku, kita hendaklah memberikan, orang kata apa, menyuarakan kita punya bantahan dengan cara yang sebenar, bukan dengan kita menggunakan cara yang tidak benar seperti membawa sepanduk di atas jalan ataupun kita membuat demonstrasi, tapi kita menyuarakan melalui saluran demokrasi, melalui kita punya undi, ataupun mungkin kita boleh suarakan aduan kita kepada kementerian ataupun jabatan-jabatan tertentu. Itu tanggungjawab sebagai seorang rakyat. Bagaimana pula tanggungjawab pemerintah adalah sudah pastinya kena melaksanakan amanah yang telah diberikan dengan sebaiknya, kerana kita tahu bahawa setiap orang itu akan dipersoalkan tentang apa yang diketuainya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Apatah lagi kalau orang yang telah diberikan tanggungjawab taklifan untuk memerintah sebuah negara, akan lebih besar lagi tanggungjawab yang akan dipikulnya.
tidak kiralah bagaimana sekalipun kesusahannya, kerana dia pun telah diberikan kata apa, kelebihan tertentu. Dan jadi dia di uh, ekspektasinya dia perlu melakukan tanggungjawab tersebut dengan sebaiknya. Yang kemudian bila sebagai pemerintah, tanggungjawabnya adalah untuk mendengar ataupun menerima buah fikiran daripada rakyat. Sebab dalam sistem seperti mana di Indonesia, kita menggunakan sistem demokrasi berparlimen, berperlembagaan dan juga sistem raja berperlembagaan, bagaimana apabila rakyat menyuarakan sesuatu melalui ahli parlimen mereka dan suara tersebut dibawa oleh ahli parlimen tersebut dalam Dewan Parlimen, Dewan Rakyat, maksudnya perkara tersebut perlu diambil kira oleh pemerintah. Tidak boleh sesenang asal sewenang-wenangnya dipandang sepi begitu saja. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.